Ah, Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu semua seperti biasa, kalau katakan kamu nak menonton semula, okey, segala nota-nota ataupun nak nonton semula video ini, kamu boleh subscribe di channel cikgu, iaitu di YouTube channel Cikgu Rafi, dan kamu boleh lihat di situlah kan. Jadi okey, makin lama cikgu rasa cikgu kena potong juga rambut ni kan. Makin lama pakai macam ni kan, dengan rambut macam macam ni kan, dah macam artis dah. Kan, artis tak mengajar sejarah. Aduhai, tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh, bahaya ni. Kan bahaya. Nanti sekarang adalah pula yang tak tidur malam. Okey, baik. Okey, artis part time boleh artis part time. Okey, baik. So kita lihat di sini. Okey, kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita. Okey, kita dah lihat kita belajar bab 1 kedatangan kuasa barat, bab 2 negeri-negeri selat, kemudian bab 3 tentang negeri-negeri Melayu bersekutu, bab 4 negeri-negeri Melayu tak bersekutu, bab 5 iaitu kedatangan barat di Sabah dan Sarawak, dan ini bab ke-6. Maknanya kita sedang belajar apa tahu yang bab 6 ni, iaitu kita belajar tentang okey, apakah kesannya yang kita nampak sebelum ni kan, semua iaitu tindakan-tindakan buruk oleh British kan, apabila nak menguasai negeri-negeri selat, dan kita kenali tokoh-tokoh yang telah take over negeri-negeri kita seperti Francis Light, seperti Stamford Raffles. Okey, dan kita rasa, "Uish, kenapalah diorang ni sanggup menipu orang-orang Melayu, menipu raja-raja Melayu untuk mendapatkan kepentingan masing-masing." Tetapi daripada satu sudut, ada juga kesan baik. So sekarang kita nak tengok kesan baiknya lah, kesan positif kedatangan barat di negeri-negeri Melayu di negara kita. Maknanya apa? Maknanya kan, itulah dia sebenarnya apa tahu? Kelebihan segala kejadian yang telah ditentukan oleh Tuhan ataupun ditentukan oleh Allah di bumi ini. Setiap perkara yang berlaku mesti ada kebaikan dan ada keburukan. Dan setiap berlaku tu ada keburukan, pastinya ada kebaikan. So, cikgu ajar kamu bahawa apa? Untuk hidup yang bahagia, always look for the positive. Tengok mana yang positif, jangan tengok pada yang negatif. Kalau tengok yang negatif memang banyak. Satu kehidupan kamu semuanya adalah negatif. Kan. Kamu spend masa lebih pada belajar, kamu rasa tak bagus, rasa macam menyampah. Kalau kamu spend pada lebih masa kepada main game, kan, sudah tentulah lagi mak ayah kamu pula menyampah. So pada kamu okey, pada mak ayah kamu menyampah. Tapi kalau katakan kamu fokus kepada asyik belajar je, mak ayah kamu kata okey, kamu pula rasa menyampah, kan, sebab bosan. Jadi setiap perkara tu ada dia punya pasangan dia. Okey. Jadi dapatkan yang positif, dan kalau tak dapat pun bagilah balance. Bagi balance ya. Okey. Baik. Kita nak lihat apakah kemajuan ekonomi yang telah dibawa oleh British. Wah, ada kemajuan Ada. Jom kita tengok. So, kemajuan ekonomi membolehkan British telah membina paling penting sistem pengangkutan. Iaitu bagi mengangkut. Sebenarnya British buat jalan raya, landasan kereta api itu semua untuk apa tahu? Untuk mengangkut hasil biji timah dan getah dari kawasan pengeluaran, maknanya daripada perlombongan ke daripada kawasan ladang sampailah ke pelabuhan untuk dieksport. Jadi British pun binalah jalan kereta api, jalan raya, lapangan terbang awam, dan juga ada pelabuhan. Kemudian British juga majukan sistem telekomunikasi, iaitu telegraf, telefon dan juga pos. Just bayangkan kalau katakan British tak menjajah negara kita. Adakah barang-barang ini akan sampai? Sampai, cuma lambat sikit. Lambatlah. Tapi sebab adanya British menjajah negara kita, maka kemajuan ini dipercepatkan dan sampai ke negara kita. Sebagai contoh, pengangkutan iaitu kereta api. Di negeri-negeri Melayu sejak tahun 1885. Kereta api menghubungkan kawasan Lombong dengan pelabuhan bagi memudahkan biji timah ini dieksport dan menghubungkan bandar-bandar sedia ada. Kemudian
pada tahun 1897 hingga 1909, okey, iaitu kereta api telah dibina untuk menghubungkan antara utara tanah Melayu dengan selatan apabila negeri-negeri Melayu dibentuk. Okey, sila beritahu cikgu, apakah contoh negeri-negeri utara tanah Melayu? Contoh negeri-negeri utara tanah Melayu apa? Perlis, Kedah. Kedah. Ya, Perlis, Kedah, Penang. Atau Peraknya. Perak bukan utara. Perak bukan utara. Yang utara Kedah. Singapura dah Engkau tengok peta terbalik. Tengok peta terbalik. Okey. Okey, baik. Ya. Yeah. Indonesia, aku lempang laju-laju juga budak ni kan. Okey, baik. Okey. So, Laksa Utara, amboi. Ingat utara, ingat makan je kau ya. Okey, baik. Kemudian, okey, menghubungkan negeri-negeri utara iaitu Kedah, Perlis tu, okey, dengan Pulau Pinang dan sambungkan dengan selatan iaitu Johor. Johor ya. Jadi itulah okey dibina landasan kereta api daripada atas sampai ke bawah tau. Kemudian tahun 1910 hingga 1931 British berjaya meluaskan pengaruhnya ke negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, lalu dibina landasan kereta api untuk menghubungkan seluruh tanah Melayu. Dan fungsinya meluas. Dulu fungsi kereta api ni angkut bahan mentah je. Sekarang bawa penumpang. Bawa penumpang kau. Tapi jangan tak percaya, cikgu pernah naik kereta api tahun 1995 ke 96, naik kereta api daripada Dabung iaitu Gua Musang sampai ke Kota Baru. Okey, kereta api lama. Kamu tahu tak orang-orang kampung naik kereta api? Tapi orang kampung naik kereta api tu dia bawa sekali kambing. Bawa sayur-sayuran. Kemudian macam-macam. Jadi dalam kereta api tu. Jadi macam wow. Nak niaga ke? Yes, dia orang nak niaga. Ya, okey itu. Okey, nak naik train lama dari Selangor pergi ke Hogwarts. Imran Yusof. Are you in Ketum? Okey, baik. Okey, baik. So, tak gurau-gurau okey. Ada Selangor pergi ke Hogwarts kan? Apalah kau ni? He's in Ketum. Okey, baik. So, kita lihat di sini. Okey, Sabah. Sabah dimulakan pada tahun 1896 iaitu landasan kereta api di Bukau. Okey, dan pada tahun 1900 jalan kereta api menghubungkan dua tempat Beaufort dengan Jesselton dan ke Tenom. Dan ini untuk apa? Untuk merintis pembukaan ladang getah dan tertumpu di pantai barat Sabah. Dan landasan kereta api pun dah ada kat Sabah. Di Sarawak pun ada menghubungkan Bau dengan Kuching yang dibina pada tahun 1917. Kita tengok banyak negeri-negeri yang ada landasan kereta api. Cuma satu negeri je tak ada landasan kereta api. Negeri apa? Negeri apa yang satu negeri ni je yang tak ada landasan kereta api? Halo, Malaysia bukan negeri. Malaysia negara, pandai? Okey. Baik. Okey, sebenarnya satu negeri yang tak ada landasan kereta api ialah negeri Terengganu. Terengganu yang tak ada. Tak percaya korang tengok landasan kereta api. Memang tak ada. Memang tak ada Ya, betul. Landasan kereta api tak ada. Okey, yes, NGO, betul. Okey, kenapa? Dah memang dia tak buat kat situ. Dia tak buat. Dan mungkin kerana tidak ada bahan ataupun sumber-sumber galian yang diperlukan oleh British, maka mereka tak buat landasan kereta api. Sarawak tak ada highway? Ada. Bukan malas, tapi tak ada bahan. Tak ada bahan. Yes, in progress. Betul. Baik, itu landasan kereta api. Kemudian, bagaimana dengan jalan raya? Jalan raya ni kalau kita lihat. Di Selangor, jalan raya dibina untuk menghubungkan KL dengan Pelabuhan Kelang yang dulu dipanggil Port Swettenham. So, yang mana jalan raya ni? KL ke Pelabuhan Kelang? Tu Federal Highway tu. Federal Highway tu daripada KL ke Port Klang, itulah dulu jalan raya yang dibina. Yang awal-awal dulu.
Jadi itulah jalan rayanya. Persoalannya, apa beza jalan dengan jalan raya Kenapa disebut raya Apa tu raya? Apa tu raya? Raya lah. Kaya raya, duit raya. Nope. Apa itu raya? Jalan tak habis raya Syawal, tengkorak kau Anas. Raya is happy. No. Okay. Take note benda ni. Sebab ramai yang tak tahu. Jadi cikgu bagi tahu. Okay. Untuk pengetahuan kamu, raya tu sebenarnya bermaksud besar. Jalan raya, jalan yang besar. Lebuh raya, lebuh yang besar. Balai raya, balai yang besar. Hari raya, hari yang besar untuk orang Islam. Nampak tak? So raya tu maksudnya besar. Lebuh apa? Lebuh raya. Ya, hari yang besar. So raya tu maksudnya besar. Jadi kalau ada kawan-kawan kamu yang memang bersaiz besar, janganlah panggil dia gemuk, janganlah panggil dia tembam, panggil dia raya. Mesti dia suka. Aku tengok kau ni makin raya lah. Dia mesti senyum. Okey, tapi dia tak tahu raya. Anjing another level. Tak ada. Bukan nak kejam. Kita nak bagi positive vibe. Kita nak bagi dia berfikir positif. Nampak tak? So kalau ada kawan-kawan yang besar-besar kan, kamu cakap, aku nampak kau ni raya lah. Dia akan senyum je. Oh ya ke? Nampak kan? Apalah kau ni kan? Panggil dia raya. Lepas tu dia tahu. Yelah kan. Tapi raya kan bunyi dia positif. Bunyi dia kan baik. Daripada korang selalu panggil, gemuk. Gemuk. Kan dia tak suka. Panggil dia raya. Betul. Okey. Baik. So itu tips cikgu bagi Okey. Baik. Jadi jalan raya lah jalan yang besar. Jadi jalan raya lebih lebar kerana peningkatan penggunaan kenderaan bermotor dan menjelang tahun 1911. Okey, jalan raya inilah yang telah hubungkan bandar-bandar besar, kawasan-kawasan yang ada sumber ekonomi dan ada pelabuhan. Menjelang 1939, okey, terdapat jaringan jalan raya yang menghubungkan seluruh negeri. So akibatnya bila seluruh negeri dah ada jalan raya, maka banyaklah pentempatan baru. Maknanya banyaklah bandar-bandar baru, kawasan-kawasan ladang baru, kawasan perlombongan biji timah yang baru pun dibuka. Nampak tak? Lagi banyak jalan raya, lagi banyaklah bandar-bandar baru dibuka. Mungkin tak lama lagi ada kawasan-kawasan hutan. Kamu pula yang meneroka kawasan itu. Kamu buat jalan kamu sendiri. Jadi kamu bolehkan nama bandar tu, nama jalan raya tu nama kamu. Contohnya, ni bandar apa? Bandar Baru Amirah. Bandar Baru Amirah, Bandar Baru Amirul, Jalan Airil, kan? Ingat Jalan Anas. Nampak tak? Jadi Lorong Arnab Singlet. Nampak tak? Okey. So, jalan wifi, macam-macam. Kan? Macam tadi ada jalan microwave. Lain macam. Yes. Okey. So itulah dia kesan bila ada banyak jalan raya. Air beril. Okey. So Sarawak yang mempunyai banyak kawasan berbukit, paya dan sungai, so masalah dia untuk bentuk muka bumi dan kos membina jalan rayanya yang tinggi. Sebab itu Sarawak sukar untuk dibina jalan raya. So kalau ada pun jalan raya yang pendek dan tidak berturap seperti di Kuching dan juga di Miri. Tidak berturap ni maknanya jalan raya yang tidak ada tar. So jalan dia tanah merah. Tanah merah So itu adalah jalan tidak berturap. Dan untuk di Sabah SBUB membina jalan raya untuk kepentingan ekonomi mereka, menghubungkan bandar-bandar yang sedia ada di sebelah barat, dan menjelang tahun 1941 terdapat kira-kira 165 km jalan raya berturap
di Sabah sekitar Jas Sultan, Sandakan, Kudat, Lahad Datu dan Tawau. Sebab itu kalau kamu tengok di Sabah dan Sarawak, orang-orang sana memang suka pakai 4-wheel drive. Iaitu 4x4. Mereka jarang guna kereta-kereta macam yang kita ada dekat KL ni. Okey, seperti kereta apa Azia ke, Kancil ke, Proton ke, Velfire ke, tak. Mereka pakai 4-wheel drive. Triton ke, kemudian juga apa Hilux ke kan. Myvi 4x4. Sejak bila Myvi 4x4? 4x4 tak lah. Rasa-rasanya Myvi 2x2. Okay, Myvi 2x2 Okay. So Myvi boleh terbang. Myvi King. Yes. Baik. So kita tengok okay, landasan kereta api dan juga jalan raya. So nanti sekarang kita tengok kepada pengangkutan udara dan laut. Uish. Wah, negara kita dah ada pengangkutan udara dan laut iaitu sejak tahun 1937 perkhidmatan penerbangan awam telah diperkenalkan oleh syarikat Wayne Air Service yang menjalankan perkhidmatan penerbangan domestik antara Singapura, KL dan Pulau Pinang. Bagi tahu cikgu, apa maksud domestik? Apa maksud Benda yang boleh domestik? kita semula. Kau ni Salah ke? Salah lah, domestik. Apa kena mengena? Domestik dah lupa lah. Ini sejarah lah, bukan geografi lah. Dalam negara. Domestik tu maksudnya tempatan ataupun dalam negara. Okey, bukan kosmetik Iskandar, bukan kosmetik tu yang orang perempuan dia lukis kat muka dia tu. Itu kosmetik. Dia lukis dia lukis. Penerbangan domestik maknanya penerbangan dalam negara ataupun dalam negeri ataupun tempatan. Okey, mohon maaf orang perempuan yang kamu conteng-conteng tu kan, lukis-lukis kat muka tu kan, itu kosmetik. Itu kosmetik. Orang perempuan je boleh buat. Itu satu sifat orang perempuan je boleh buat. Orang lelaki kalau dia lukis-lukis muka dia, orang semua lari. Orang semua lari. Orang lelaki jangan buat. Orang perempuan je boleh buat. Okey. Kan. Sekarang ada yang jadi macam ni kan. Ada yang jadi macam ni, lepas tu macam ni. Jangan. Okey. Okey. Jangan Baik. Kemudian pada tahun 1890, syarikat Straits Steamship ditubuhkan di Singapura menyediakan perkhidmatan kapal wap kepada pelabuhan di negeri-negeri Melayu dan kapal susur pantai membawa bekalan makanan, buruh dan jentera untuk industri perlombongan biji timah. So dah ada kapal terbang dan dah ada kapal terbang air. Di Sarawak dah ada dah dulu. Kemudian di Sarawak dan Sabah kalau kita lihat di Kuching, Sarawak terdapat perkhidmatan perkapalan Singapore and Sarawak Steamship Company iaitu menawarkan perkhidmatan kapal terbang air. Kapal terbang air kau yang hubungkan Kuching dengan Singapura, iaitu kapal terbang air macam inilah. Dia bergerak menggunakan laluan air sungai tu, kemudian dia akan naik. Jadi itu kapal terbang air. Dan di Sabah memang boleh landing kat air. Dia boleh landing kat air. Memang dibuat untuk landing kat air. Okey. Tapi mesti sungai lah. Kalau setakat kau sediakan besin air tu memang tak dapat lah. Kalau setakat besin air tu kau suruh dia turun mendarat kat besin air tu memang tak dapat. Sorry. Okey. Baik. Laut boleh. Laut pun boleh. Laut dan sungai lah. Laut dan sungai. Okey. Seterusnya boleh. Kata kelas. Okey. Okey. Baik, seterusnya kita lihat di Sabah, syarikat perkapalan Straits Steamship memulakan perkhidmatan pengangkutan air bagi mengangkut barang dan penumpang pada tahun 1890. So, bermakna apa? Di Semenanjung pun ada, di Sarawak dan Sabah pun ada perkhidmatan Pengangkutan udara dan juga laut. Nampak tak? Maknanya bila kedatangan British
bermakna telah membawa kemajuan dari segi pengangkutan. Adanya jalan raya, ada landasan kereta api, kemudian ada pengangkutan udara. Apa yang kau pening? Apa yang kau pening, Imran Yusof? Apa yang korang pening? Kenapa, Imran? Boleh cikgu bantu? Kan? Okey. Ada Panadol? Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Okey, baik. Itu iklan. Okey. Baik. Kemudian kita lihat seterusnya iaitu kemudahan pelabuhan. Pelabuhan tak payah ceritalah. Okey, tanah Melayu ni kalau kita lihat okey, oleh kerana terlalu banyak ekspor biji timah dan getah, maka telah wujud banyak pelabuhan tau. Seperti pelabuhan Pulau Pinang, Kuala Sepetang ataupun Port Well. Kemudian Port Dickson. Port Dickson tu sebenarnya pelabuhan tau. Bukan tempat mandi sebenarnya. Dia sebenarnya Port Dickson tu pelabuhan. Kita ingat kalau sebut Port Dickson je, tempat berkelah, tempat mandi kan. Sebenarnya Port Dickson tu sebenarnya pelabuhan. Melaka pun pelabuhan. Singapura pun memang pelabuhan dan Kelang pun adalah pelabuhan juga. Tak kena rename. Cikgu, kenapa PD tak kena rename? Okey. Betul. Okey, kalau kita lihat Port Klang dulu dipanggil Port Swettenham. Kemudian Kuala Sepetang tu dulu dipanggil Port Well. Tapi Port Dickson kekal nama Port Dickson. Kenapa tak tukar? Kerana kalau kita lihat Port Dickson itu sebenarnya memang telah dikekalkan sebagai satu identiti. So sebab itu dikekalkan nama tu. Anyway, lagipun nama tu memang sedap lah. Port Dickson kan. Kemudian short form dia PD kan. Macam menarik je. Macam stylo je kan. So dia stylo bila kamu sebut PD je, ingat apa? Ingat chalet, ingat hotel, ingat pantai je, betul? Ya, betul. Itu PD. Port Dickson ya. Port Dickson. Ingat sejuk pantai sejuk Kau salah pantai ni. Kau salah pantai. Salah pantai. Kan? Okey. Baik. Okey. Sarawak dan Sabah. Di Sarawak muncullah pelabuhan seperti di Kuching, di Rajang dan Bintulu serta Miri. Di Sabah juga ada pelabuhan seperti Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datu dan juga Sandakan. So itu adalah pelabuhan. Nampak? Dengan kedatangan British telah wujudnya kemudahan pelabuhan. Dan dengan kedatangan British maka telah wujudnya telekomunikasi. Kalau kita lihat negeri Melayu pada tahun 1886, seawal 1886, talian telegraf dipasang menghubungkan KL dengan Melaka tau. Telegraf, kalau siapa yang masuk kelas geografi cikgu dia tahu. Telegraf tu alat yang dia tekan-tekan tu kan. Tekan titit titit, itu A. Okey, titit titit. Lepas tu itu apa? Tu D. Titit titit titit. Tu L. Titit 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 A. Titit 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 N. Sebutannya Adlan. So dia orang translate. Adlan. Nampak tak? Dia begitu. Contoh. Alah korang ni kan. Contoh je. Okey. Terkejut siapa yang makan pedas dialah rasa cili. Okey. Baik. Perkhidmatan pos di Kuala Lumpur juga bermula sejak tahun 1880-an. Okey. Ingat peribahasa tadi jangan digunakan dalam karangan BM. Kantoi kamu mesti salah. Okey. Kena pelepuk dengan cikgu. Kan? Tapi hakikat dia itulah dia kan. Siapa makan pedas dia lah rasa cili, betul tak? Betul Kan? juga. Kenapa benda tak jadi peribahasa Sebab zaman dulu, orang dulu dia makan cili terus. Dia makan nasi dengan cili. So, bila dia makan cili, makan cili. Siapa makan cili, dia dah terasa pedas. Tapi zaman sekarang, orang jarang makan cili. Orang makan nasi dengan sambal dulu. Bila makan sambal kan, pedasnya. Rupanya ada cili. Nampak tak? Siapa makan pedas, dia lah rasa cili. Setuju? Itu zaman sekarang lah. Tapi peribahasa yang baru tak dipakai. Itu dulu.
Ah, ya, sambal mana tak ada cili? Ya, betul. Ada sambal tak ada cili, ada kan? Sambal kicap? Sambal kicap ada cili eh? Ada kan? Sambal kicap ada cili. Wasabi. Oh, wasabi eh. Jadi itulah dia. Okey. So telekomunikasi iaitu talian telegraf, okey, dan juga perkhidmatan pos. Kemudian di Sarawak dan Sabah, okey, telekomunikasi diperkenalkan bagi melicinkan pentadbiran dan mengurus kegiatan ekonomi, dan pada 1897 perkhidmatan telegraf diperkenalkan antara Bandar Kuching dan Singapura. Kuching di Sarawak tu dengan Singapura. Dan perkhidmatan telegraf serta radio di bandar-bandar besar diperkenalkan bagi membolehkan Sabah berhubung dengan negara lain. Baik, perbezaan antara radio dengan telegraf ni, radio kita tahu menggunakan gelombang. Okay? Tetapi kalau telegraf, dia guna kabel. Dia macam kabel telefon tau, tapi kabel telefon tu, okay, dia akan letakkan dalam laut. So dia akan melintang, merentas laut sampailah ke bandar yang dihubungi itu. Jadi kalau telegraf tu, okay, kalau daripada negeri-negeri Melayu, okay, sampai ke British, maknanya sampai ke mana? Sampai ke England tu, maknanya dia orang sambung kabel tu tau. Sambung kabel tu daripada negeri Melayu pergi ke Burma, Burma ke India, India ke, memang proses dia orang buat bertahun-tahun. Tapi bila dah hubung tu, dia orang hantar mesej, okay, sekejap je dapat. Sekejap je dapat. Okay, ada ke lagi ke telegraf sekarang? Tak ada dah. Tak ada. Tak ada dah. Sekarang lebih baik semua orang guna telefon kan. Kamu tahu macam telefon fixed line kamu. Telefon rumah yang fixed line tu, kan dia gunakan kabel tu. Dan kabel kan ada kat luar rumah. Kabel kan bersambung, sambung sampailah ke dia punya tempat. Bayangkan macam mana kamu boleh telefon sampai ke England kalau katakan kamu telefon kawan kamu semua kan. Kamu telefon. Maknanya sambungan kabel tu sampai ke England tu. Halo. Itu bukan kabel elektrik, itu kabel telefon lah Maisara. So, kabel telefon tak ada elektrik. Kabel telefon tak ada elektrik. Jangan risau. Yang ada elektrik, kabel elektrik lah. Kan? Okey. Baik. So, itulah telegraf. Betul Adlina. Telegraf dia communicate guna Morse code. Dia ada kod Morse kat situ, so dia akan translate. Yes. Okay. Yes. Kabel elektrik kita sambung sampai ke Thailand. Ya ke? Kabel elektrik tak lah. Kabel elektrik kat kita je lah. Mana ada kita sambung sampai ke Thailand? Thailand lah. Kan? Tak ada. Yang sambung kabel telegraf. Telegraf, ya. Ya, betul. Betul Imadina, betul. Cikgu setuju. Okay. Baik. So di sini kemajuan yang kita lihat, okay, iaitu kemajuan dari segi landasan kereta api, jalan raya, kemudian juga pengangkutan udara, kemudian ada alat telekomunikasi, okay, dan juga kemudahan-kemudahan pelabuhan. Yes, itu kemajuan yang telah dibawa oleh British. Jadi itu kesan daripada sudut ekonomi. Macam mana dengan sosial, cikgu? Bila British datang, kesannya, okey, inilah dia, iaitu kesan kepada sosial, iaitu kesan kepada masyarakat negara kita. Bila British datang, sebab British telah memajukan ekonomi. So bila kepesatan kegiatan ekonomi, maka British telah kukuhkan pentadbirannya dan berlakulah kesan sosial ini, iaitu apakah kesan sosial dia? Yang pertama, perkembangan bandar. Bandar-bandar baru muncul tau. Kesan daripada ekonomi, kegiatan ekonomi British ni. Kemudian pembentukan masyarakat berbilang kaum. Kemudian perkembangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita pun makin maju. Kemudian perkhidmatan kesihatan kita pun dah semakin meningkat. Makin sihat. Dan juga pembinaan penjara. What? Perasan tak? Bahawa macam kita belajar undang-undang kan. Macam cikgu cakap undang-undang Melayu kan. Undang-undang lama Melayu,
Kalau katakan kamu buat salah, apa hukuman dia? Kalau undang-undang Melayu, hukum kandung Melaka ke, okey, kalau kamu ingat lagi, okey, hukum kandung Pahang ke, hukum kandung Melaka dulu apa semua, kalau katakan kamu, okey, melanggar undang-undang, hukuman dia bukan pancung, hukuman dia bunuh. Okey, bunuh macam mana cikgu? Okey, dia suruh orang tu duduk, okey, duduk macam duduk bersila tu, duduk bersila, kemudian dia akan ambil satu satu pedang, kemudian dia akan letakkan di antara tulang ni, tulang leher ni dengan sini, tulang sini dengan sini. So dia akan letak kat situ dan kemudian dia akan cucuk. Okey, dia akan cucuk ke dalam. Tahu cucuk ke dalam kerana apa? Dia cucuk ke dalam untuk kena pada jantung supaya jantung berhenti. Dan bila jantung berhenti, mati. Nampak tak? Punyalah orang kata apa, spesifik. Spesifiknya hukuman tu. Sakit ke? Sakit memanglah sakit tapi terus mati. Sebab jantung tak boleh nak bergerak. Itu undang-undang alam Melayu dulu. Tak ada penjaga-penjaga ni. Main hukuman bunuh je. Okey. Tapi okey, bila datang sahaja British, dia tak hukum bunuh. Oh, awak telah melakukan kesalahan, awak akan dipenjara. Okey, dipenjara setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke. Tapi penjara ni apa? Maknanya diasingkan je penjahat tu. Diasingkan penjahat tu daripada masyarakat. Duduk dan diam kat situ. Kan? Berhari-hari, bertahun-tahun kat situ. So adakah itu akan mengubah sifat dia? Tak juga. Okey. Kan? Ya, masyarakat terselamat. Tapi sampai bila? Tapi kan cikgu, Ah, tapi kan saya rasa macam hukuman bunuh tu macam terlalu sangat lah. Sebab dia okey. orang pun manusia juga. Okey. Memang betul. Tetapi kalau kita lihat sebab itu, okey, kes-kes jenayah pada kerajaan alam Melayu dulu tidak banyak. Orang tak berani. Orang tak berani nak Tapi melakukan jenayah. setujulah. Saya setujulah. Kalau Ah, kita buat cara keluar rumah kena hukum bunuh. ah. Mampus Ya, lah. betul. Betul. Kalau orang kata buat hukuman bunuh tu, rasanya ramai yang takut nak langgar undang-undang. Tapi kalau setakat denda, kalau setakat orang kata apa, kena penjara kan, tak apa. Yes. Betul kan. Ya, betul. Jadi dia bergantung kepada undang-undang yang mana kerajaan itu amalkan. Okay. So itulah yang berlaku. Okay. So kita lihat dulu yang pertama, perkembangan bandar. Okay. So rupa-rupanya bandar-bandar ini dulu, okay, semasa kerajaan alam Melayu tak ada tau. Semasa kerajaan-kerajaan Melaka, bandar-bandar ni tak ada. Tapi bila datang British, muncullah bandar-bandar baru ni. Seperti apa? Kuala Lumpur. Ataupun budak-budak sekarang panggil apa? KL. Kan? Asia pun tak betul. Keyell. KL. Macam-macam. Kuala Lumpur. Kemudian Seremban. Sekejap. Apa yang wangi ni? Dah, tiba-tiba wangi. Tak, something like wangi. Serius wangi. Tadi tak ada, ni baru ada. Hmm. Sekejap. Cikgu kena... Kejap. Mana tambah wangi ni? Sekejap.
okey. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Okey. Okey, tak ada apa-apa. Okey. So semua okey Semua okey Okey. Kenapa Ah, cikgu? tak. Tapi tadi ada bau tadi. Memang ada bau, bau wangi tiba-tiba. Ah, Isteri cikgu buat goreng pisang kot. tak, dia tengah solat. So tak ada orang pun. Okey. Baik. Takutlah cikgu Okey, ni. semua okey? Semua okey? Oh, malam Jumaat Okey. Ya, Wafa, yang kau nyanyi kenapa? Okey. 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 Aktor juga. Kenapa? Kenapa? Kenapa Ayu? Tali apa? Tali apa? Tali apa? Lufia, tadi tali apa tadi? Tali apa? Cikgu Tali, jangan saya saja. tali warna hitam? Mana ada tali warna hitam? Ada tali ke? Tak ada Hmm. Hmm. Tali apa? Mana ada apa-apa? Oh, ya ke? Adam? Okey, 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 okey. Oh, lain macam ni. Lain macam ni. Tak. Sebab tadi ada bau. Tak, cakap dengan dia ada kelas, tak sempat nak reply. Ya. Asal ni. Mana cikgu? Nanti orang tengah mengajar. Cikgu. Okey. Okey. Okey, baik. Minta maaf. Oh, hari ni dia lain macam lah kan. Ada gangguan ke? Okey. Ada gangguan Okey. Bukan. Tak, tadi tu si cikgu lah pandai. Okey. Tak, ya, wangi tu memang cikgu, bukan cikgu, tapi memang ada bau wangi daripada tadi, tapi dah tak ada. Okey, tapi yang Lutfia tanya tadi, tali tu apa? Ada tali kantong tadi cikgu. Serius ah? Cikgu, tadi macam ada tali cikgu. Dia macam bulat-bulat warna hitam tali tu. Okey. Macam tali kamera. Cikgu tahu yang kamera yang sangkut-sangkut tu kan? Okey. Macam kamera tu punya tu. Oh. Basically something like that lah. Cikgu main terus dia hilang. Oh, ya ke? Lain macam ni. Okey, kalau katakan ada kat dalam ni, okey, jangan ganggu Okey, kalau nak belajar, jom belajar sama-sama. Okey? Jangan ganggu. Nak belajar sama-sama, okey? Okey. Baik, jom. Okey, kita sambung. Okey. Apa Al-Fatihah pula Safia? Ya Allah, ya Tuhanku. Okey. Baik. Tak apa. Sebenarnya, okey, kita harus fahami bahawa dalam kelas kita sebenarnya, bukan dalam kelas saja di mana-mana pun sebenarnya kita ada, kita bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan dia. So, dia tak kacau kita, kita tak kacau kita. So, don't worry. Okay, don't worry. Okay. Tak tahu.
Okay. Kita berkongsi. So kita kalau dia munculkan diri, kita bagi tahu lah, jangan kacau aku nak buat kerja. Macam tu. Okay. Ada juga ada yang ini. Yang ini ada. Yang ini ada. Yang ini. Okay. Konten hantu ke ni? Tak ada. Okay. Baik. Tak konten. Okay, baik. So kita sambung. Perkembangan bandar. Okay, bandar-bandar baru yang muncul seperti KL, Seremban, Taiping dan juga Ipoh. Ini semua bandar-bandar baru ya. Amin, Syed Nabil. Syed Nabil kata apa? Kita berada di majlis ilmu, malaikat ramai. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Terbaiklah. Okey. Terbaik Syed Nabil Okey, amin. Okey, baik, kita sambung. Okey, negeri-negeri Melayu ini berfungsi sebagai pusat pentadbiran, pusat perniagaan, pusat kewangan dan pusat pendidikan. Kesannya membawa kepada perubahan dalam demografi masyarakat di negara kita. Demografi ni maksudnya adalah taburan penduduk. Ya, taburan penduduk. Dulu penduduk ramai di kampung-kampung. Tapi bila dibuat KL, Seremban, Taiping, Ipoh, ramailah penduduk-penduduk ini datang ke KL, bandar-bandar ini untuk mencari pekerjaan. Macam mak bapak kita lah kan. Kalau tanya mak bapak kita, ayah mama ni orang KL ke? Tak. Okay. Ayah kan orang Perak. Selalu kita balik kampung time hari raya kan, kita balik Perak, balik Johor, balik Kelantan. Itulah negeri asal ayah dan mak kamu. Betul? Dan semuanya datang ke KL, datang ke JB, datang ke Seremban untuk apa? Untuk bekerja. So itu demografi. Ya, betul, ramai yang datang ke KL lah untuk mencari pekerjaan. Sebab itu KL saja jumlah penduduk KL iaitu 2.2 juta. Selangor sahaja 6.4 juta. Selangor sahaja. Sebab itu ramai Baik. So itu perkembangan bandar di negeri Melayu. Di Sarawak pula, kalau kita lihat perkembangan bandar-bandar di Sarawak, terdapat di mana tahu? Iaitu di Bandar Kuching, Sibu dan juga Miri. Sebab pada 1841, cikgu bau wangi sekali lagi ni. Okey, Kuching dijadikan ibu negeri semasa zaman pemerintahan James Brooke. James Brooke. Dan penduduk Kuching ni terdiri daripada orang Melayu dan Cina. Orang Melayu dan Cina, dan pada pertengahan abad ke-19, jalan raya dan bangunan-bangunan kerajaan pun dibina di Kuching. Dan Bandar Sibu pun muncul. Dan pada waktu inilah, pada tahun 1900, ramai orang-orang Cina berpindah ke Sibu untuk kegiatan perdagangan. Maknanya orang Cina datang ke Sibu ni untuk berniaga. Untuk berniaga, untuk berdagang. Dan untuk Miri ni muncul kerana apa? Kerana ada petroleum. Miri kerana petroleum. Sabah cikgu? Okey, Sabah sebenarnya adalah banyak bandar-bandar di Sabah telah wujud, iaitu seperti Jesselton. Jesselton ni pusat perdagangan dan pelabuhan utama. Nama asal dia Jesseltown. Jesseltown, sempena nama Charles Jessel yang membina bandar tersebut. Sekarang ni nama dia ditukar kepada Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Ada orang Sabah bah sini? Ada orang Sabah? Orang Sabah bah Kota Kinabalu ya. Ada ya. Dan oleh kerana perkembangan penanaman getah, pembinaan jalan kereta api, ini memberikan sumbangan yang besar kepada kemajuan Jesselton. So muncullah bandar-bandar baru. So kamu jangan risau ya. Walaupun kamu lihat macam banyak je fakta cikgu, but don't worry. Ini sebenarnya adalah hanyalah untuk penambahan maklumat saja. So jarang-jarang ditanyakan dalam bentuk spesifik. Cuma kamu kena faham bahawa kalau katakan bandar-bandar ini, contoh-contoh bandarnya apa dan kenapa dia berkembang, itu saja. So ada yang tanya, Charles Jessel ni relatif ke dengan Charles Brooke? Tak. Dia tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena ya. Alright. Baik.
adakah anda masih lagi boleh mengikuti perkembangan ini ataupun pendidikan kita ini ataupun pelajaran kita ni, ataupun anda rasa macam dah tepu ke, ngantuk sikit? Dah ada ngantuk Okey sikit je. dah. Okey je. Okey. Baik, sikit lagi. Sikit lagi. Charles Jessel ni siapa? Okey, bagus soalan Imran Yusof. Charles Jessel ni sebenarnya adalah salah seorang daripada Gubernur SBUB. SBUB kamu tahu SBUB kan? Syarikat Borneo Utara British. So Charles Jessel ni adalah salah seorang daripada dia punya gubernur. Kan SBUB kan, SBB yang korang belajar dulu, SBB. Itulah dia. Okay. Baik. So tadi kita lihat di Sabah lah, betul lah tadi ada yang cakap apa? Cikgu, Sabah ni macam-macam nama tempat pelik-pelik ada kat Sabah kan? Itulah. Dengan menggatalnya, dengan microwave jalan microwave-nya lah kan. Memang banyak dekat sana lah. Jadi kepada mereka-mereka yang buaya-buaya tu, bolehlah pergi ke kampung Menggatal. Bahaya tu. Sebab nanti kalau dah kahwin orang tanya, nak pergi mana? Nak pergi Menggatal. Kan? Nak pergi Menggatal. Rupanya nak pergi bandar Menggatal, bukan nak pergi Menggatal. Jadi bahaya nama tempat tu. Okey. Baik. Kemudian kesan yang kedua akibat daripada kedatangan British, iaitu yang kedua iaitu pembentukan masyarakat berbilang kaum. Ini memang kesan dia lah. Oleh kerana kalau kita lihat oleh kerana perkembangan industri biji timah dan getah, British menggalakkan kedatangan buruh asing ke negara kita. Dan ini telah melahirkan masyarakat berbilang kaum. Bagus. Sebagai contoh, orang Melayu tertumpu di kampung. Kampung je. Sebahagiannya je sahaja yang menetap di kawasan bandar dan pekan, dan orang Melayu memang terlibat dalam pertanian, perikanan, perniagaan, perusahaan harta tanah dan juga perbankan. Ada juga yang menjadi ahli profesional dalam sektor pentadbiran dan syarikat swasta. Itu orang Melayu. Tumpuan dia di kampung. Orang Cina lain. Orang Cina tertumpu di kawasan bandar dan pekan yang menawarkan banyak peluang ekonomi. Dan orang Cina juga ramai yang bekerja dalam pertanian, perniagaan, perusahaan, harta tanah, perbankan, dan ada juga yang menjawat jawatan dalam kerajaan. Pun ada juga tahu dalam kerajaan. Itu orang Cina. Kalau orang India, maka pada awalnya orang-orang India tertumpu di kawasan ladang. Ladang getah. Tetapi kini telah menjadi penduduk di kawasan pekan dan bandar. Bagus. Suddenly Nur Aisyah tanya, menjawat tu apa ya cikgu? Okey, bagus. Baik. Jawat ini sebenarnya adalah kedudukan. Kedudukan, iaitu kalau katakan jawatan, maknanya kedudukan ataupun pangkat, ataupun kita katakan sebagai bidang tugas. So kalau itu jawatan. Kalau menjawat maknanya apa? Maknanya menjawat ni maknanya menguasai pekerjaan itu. Contoh. Contoh ayat kalau katakan macam Nur Aisyah. Nur Aisyah telah diterima oleh kerajaan untuk menjawat ataupun untuk menduduki untuk menjawat jawatan dalam kerajaan. Maknanya untuk menduduki jawatan dalam kerajaan. Itu menjawat. Menjawat jawatan sebagai apa? Nur Aisyah mungkin menjadi menjawat jawatan sebagai menteri pembangunan wanita dan keluarga. Contoh. Itu menjawat. Kepada para pelajar yang baru jumpa perkataan ini, menjawat tu maknanya menduduki ataupun menguasai sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu jawatan, sesuatu pangkat atau sesuatu kedudukan. Nampak tak? Contoh lagi satu macam Cikgu Rafi ditawarkan
ditawarkan untuk menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Hmm. 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 Okey. Orang tak tanya setuju ke tidak, kau Safia terus setuju kau ya. Kan? Okeylah. Oleh kerana anda menyokong, maka cikgu akan melatih anda semua. Berapa orang ni? 61 orang 60 orang ni. Cikgu akan melantik kamu semua sebagai menteri dan timbalan menteri. Okey tak? Okey. Nama parti apa cikgu? Oh, cun. Okey. Nama parti? Parti Yak Yak Ye. Yak Yak Ye. Parti Yak Yak Ye. Okey tak? Eh? Okey. Ya. Tak. Ya. Tak. Apa? Tak, ya, tak. Sebenarnya kita akan buat satu parti, iaitu Parti Bersatu. Tapi Bersatu dah ada sekarang. So kita buat parti baru, iaitu Parti Bersatu Kita Teguh. Bercerai kahwin lagi. Okey tak? Berempat terus cikgu. Okey. Aduh. Parti berdua pula. Terus confuse jap. Parti bertiga. Safia. Okey. So itulah contoh-contoh parti. Manalah cikgu pernah terfikir nak buat parti politik. Nak kahwin tu. Mana-mana yang okey. Bak kata orang Maisarah the more the merrier The more the merrier. Okey. Baik. Okey. So orang India terlibat dalam sektor perladangan. Okey, pengangkutan okey, dan pelbagai pekerjaan dalam sektor swasta dan kerajaan. So secara umumnya di Malaysia ni, okey, oleh kerana okey galakkan daripada British menyebabkan orang India dengan orang Cina telah masuk ke dalam Malaysia dan telah membentuk masyarakat berbilang. Malah berlaku juga perkahwinan campur antara orang Melayu dengan orang Cina, orang Melayu dengan orang India, orang Cina dengan orang India. Betul tak? Cikgu, Ya. boleh ke kalau kita Islam kahwin dengan orang yang tak Islam? Yang itu tak boleh. Yang itu tak boleh. Tetapi kalau katakan orang Melayu kahwin dengan orang Cina tu telah pun Islam, so itu boleh. Maknanya sama agama boleh. Bangsa berbeza tak apa. Kan? Sama tu kan? Ya, sama. Dia sama agama boleh. Tapi sama bangsa berbeza bangsa tak apa. Yang penting sama agama. Contoh kalau orang Melayu kahwin dengan orang Cina, dia akan anak dia jadi apa? Jadi Melana. Kan? Melana. Iaitu Melayu campur Cina, Melana. Kalau Melayu campur India, iaitu melanau jadah kau. Okey. Jangan berani. Ya, Melayu campur India, jadi Melandia. Meladia. Nampak tak? Tapi kalau yang popularnya Cina dengan India. Kalau Cina dengan India dia kahwin dia apa? Jadi Cindai. Cindai. Ada yang Cindai, ada yang Cindia. Yes. Okey. Cindai. Yes. Betul. Kan. Kalau Melayu campur Arab, Melayu kahwin dengan Arab, melarat. Melarap ya. Nampak tak? Melarat. Okey. So itu maknanya apa? Masyarakat berbilang kaum. Mungkin ada kat sini sesiapa sini yang mungkin mak dia Melayu, ayah dia Cina, ataupun ayah dia Melayu, mak dia Cina, ataupun mak dia India. Anyone here? Mungkin ada kat sini? Ada tak? Anyone here? Oh ya, Amir Azmi. Oh ya ke? Amir Azmi, kamu? Siapa yang Melayu, siapa yang Cina, siapa yang Melayu, siapa yang India, siapa? Oh ya ke Amir Azmi? Mak saya Cina Indo. Okey. Ayah Melayu, bagus. Nur Aisyah, moyang Cina, bagus. Nampak tak? Macam mana boleh jadi percampuran ini? Kerana masyarakat berbilang bangsa. Ya betul. Moyang Cina, bagus. Nampak tak? Macam cikgu lain. Moyang Thai, nampak?
Anak raja Tai, moyang Tai. Kan? Macam anak cikgu ya. Macam anak cikgu. Okey, cikgu orang Jawa. Kan? Orang Jawa, Jawa Amerika, orang Jawa. Okey, kemudian kahwin dengan orang Kelantan. Jawa campur Kelantan, jantan. Jantan. Okey, lain macam. Jawa Amerika lah, Jawa Amerika. Jawa Amerika. Yeah. Oh, Arab Saudi dengan Bugis. See? Setahu cikgu lah kelas kita ni, para pelajar dia memang special. Orang Selangor nak kahwin dengan orang Kedah boleh? Kan? Orang Selangor kahwin dengan Kedah. Kan? Jadi apa? Sudah. Bukan. Bukan. Sudah. Bukan. Okey, tak ada kena-mengena. Okey, tak ada kena-mengena. Okey, baik. So, okey, boleh je, tak ada masalah. Lain negeri tak apa. So inilah dia. Okey, mak saya Sarawak, ayah saya Kedah, hujung ke hujung. Kan, nampak tak? Ada Sarawak dengan Kedah. Kan. Apa nak jadi tu kalau Sarawak dengan Kedah? Sarah dah Sarawak campur Kedah, Sarah dah. Sarah dah. Apa dia nak cikgu? Macam-macam. Percampuran. Okey. Ada Sarah Lum cikgu. Itulah. Sarah Lum tak ada gaduh balik kampung susah tu, betul. Kan? Macam mana nak balik raya? Alah, nak balik raya pun susah. Naik bas lah. Kan? Naik bas. Apa susahnya? Kan? Apalah. Nak balik Sarawak naik bas pun susah ke? Okey. Kawan. Bukan. Naik bas. Lepas tu bas tu nanti akan dibawa masuk ke dalam kapal. So nanti kapal tu bergerak ke sana, kemudian nanti turun sana dengan bas-bas kali gerak pergi Sarawak. Apa susah? Kan? 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 Jadi itulah. Okey, pemikiran luar kotak luar kotak betul. Okey. Oh, okey. Tak tahan betul lagi naik ferry. Ya ke? Saya nak kahwin dengan orang Jepun. So, malpun pula. Video call. Kau nak kahwin dengan orang Jepun, kau cakap Jepun pun tak reti. Nak kahwin dengan orang Jepun, sudahlah. Kan? Kan? Tapi cakap Jepun senang sebenarnya. Kan? Kan? Lufia cakap Jepun. Okay. Nondomo Sasuke. Suddenly Sasuke Nondomo Jup. Betul. Bahaya Faribah. Yes. Okay. Konnichiwa. Yelah. Badminton Suki dulu. Uish, lain macam korang ni. Okay. Baik. So hari ni kita belajar apa sebenarnya? Okay. Cikgu tak nak panjangkan lagi kisah-kisah dalam kelas ini. Okay, cuma kita nak ulang balik apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu kesan ekonomi akibat pentadbiran negara kita, iaitu kemajuan dari sudut pengangkutan seperti kereta api, jalan raya, kemudian juga pengangkutan udara dan air, okay, kemudian juga kemudahan pelabuhan serta telekomunikasi. Kesan sosial yang kita lihat akibat perkembangan ekonomi, iaitu dua baru, kita baru lihat dua, iaitu perkembangan bandar-bandar di negeri Melayu, serta Sarawak dan Sabah, serta satu lagi pembentukan masyarakat berbilang kaum. Yes, pembentukan masyarakat berbilang kaum iaitu orang Melayu, orang Cina dan juga orang India. So itulah yang berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. So nanti kelas kita akan sambung lagi kepada pendidikan. Tapi nak sambung ke? Nanti penat pula kan? Ke nak sambung sikit lagi ni? Tak apalah. Okey. Kalau boleh nak, okeylah. Okey. Ada yang kata tak apalah. Nak ke? Kita tinggal lagi 8 minit. Tapi sebenarnya terbang cikgu. Okey, jomlah. Kita terbang nak. Lama korang tak terbang, sian korang. Jom kita terbang nak.